Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita nak masuk bab 6 tajuk elektrokimia. Elektrokimia, apakah yang dimasukkan dengan elektrokimia? Iaitu kajian dalam bidang kimia tentang hubungkai antara fenomena elektrik dengan kimia. Okay, seperti yang berlaku dalam dua jenis sel elektrokimia. Jadi ada dua jenis sel elektrokimia iaitu sel elektrolitik dan juga sel kimia. Di dalam sel elektrolitik ni, arus elektrik mengalir melalui satu elektrolit untuk menghasilkan tindak balas kimia. Jadi maksudnya dia perlu ada arus elektrik yang mengalir dulu melalui elektrolit barulah boleh menghasilkan tindak balas kimia. Jadi dalam proses elektrolisis ni, apa yang berlaku ialah perubahan tenaganya berubah daripada tenaga elektrik ditukar menjadi tenaga kimia. Kemudian yang kedua, sel kimia ni, perubahan kimia yang berlaku dalam sel menghasilkan arus elektrik. Dia terbalik daripada yang di atas ni. Okay, kalau yang ini perubahan kimia yang berlaku tu yang menghasilkan arus elektrik. Tapi kalau yang di atas ni, kalau tak ada arus elektrik yang mengalir, maka tidak bolehlah berlakunya tindak balas kimia. Okay, kemudian dekat sel kimia ni, perubahan tenaga yang berlaku daripada tenaga kimia ditukarkan menjadi tenaga elektrik. Okay, yang atas ni elektrik ditukar menjadi tenaga kimia, tapi yang di bawah ni terbalik, tenaga kimia ditukar menjadi tenaga elektrik. Okey, kita tengok elektrolisis yang ni awak dah belajar dah semasa tingkatan 2 untuk menentukan komposisi unsur dalam molekul air. Okay, apakah itu elektrolisis? Elektrolisis ialah proses penguraian sesuatu sebatian dalam keadaan leburan atau aqueous. Okay, aqueous ni dalam bentuk larutan kepada unsur juzuknya apabila arus elektrik mengalir melaluinya. Okay, apakah sebatian yang diuraikan dan unsur juzuk yang dihasilkan dalam proses elektrolisis 6.1? Yang ni yang awak dah belajar semasa tingkatan 2. Okay, semasa tingkatan 2, kita nak uraikan molekul air. Kita tahu molekul air terdiri daripada hidrogen dan juga oksigen. Jadi ini unsur-unsur yang terdapat dalam molekul air. Dua atom hidrogen bergabung dengan satu atom oksigen menghasilkan satu molekul air. Jadi dalam proses elektrolisis ni, bila kita masukkan air dan kita lakukan proses elektrolisis terhadap air suling, maka apa yang kita dapat ialah gas hidrogen dan gas oksigen akan terkumpul dalam tabung uji ni. So kenapa gas hidrogen dan gas oksigen terkumpul dalam tabung uji ni? Disebabkan oleh molekul air ni tadi, dia diuraikan kepada unsur hidrogen dan juga oksigen. Jadi menyebabkan apabila elektrolisis dijalankan terhadap air suling, maka gas hidrogen dan juga gas oksigen akan terkumpul dalam tabung uji tersebut. Okey, kemudian kita tengok pula sel elektrolitik. Okay, sel elektrolitik ni terdiri daripada apa? Yang pertama ialah sumber elektrik seperti bateri. Yang pertama mesti ada sumber elektrik. Kalau tak ada sumber elektrik, maka elektrolisis tak boleh dilakukan. Okay, yang ini kita tengok simbol bateri, panjang pendek. Panjang pendek ini ialah simbol bagi bateri. Kalau bahagian panjang ni bermaksud dia ialah terminal positif. Kalau bahagian pendek ini bermaksud dia ialah terminal negatif. Kita tengok anode. Apakah itu anode? Iaitu elektrod yang disambungkan pada terminal positif sumber elektrik. So, elektrod ada dua. Okay? Ada dua, ini ialah elektrod. So, kita tengok elektrod ni yang mana satu anode, yang mana satu kathod. Okay, kalau anode ni dia yang bersambung dengan terminal positif bateri. So, kalau dia bersambung dengan terminal positif bateri ni, maka elektrod ini dipanggil sebagai anode. Kemudian kalau kathod ni pula, kalau elektrod itu dia disambungkan pada terminal negatif. So yang ini dia disambungkan dengan terminal negatif, maka kita tengok dia punya simbol ni, bahagian negatif ni dia pendek. So kalau pendek dia kathod lah. Jadi bahagian yang negatif ini, terminal negatif ni, elektrod ini dipanggil sebagai kathod. Okay, kemudian elektrolit. Apakah itu elektrolit? Iaitu dia bahan yang mengandungi ion bercas positif dan ion bercas negatif. Okay, elektrolit ni dia bahan ion yang mempunyai cas positif dan juga negatif.
Kalau dia ion yang bercas positif, maka dia dipanggil sebagai cation. Okay? Kalau ion yang bercas positif dipanggil sebagai cation. Kalau ion yang bercas negatif, dipanggil sebagai anion. Okay, dia terbalik dengan elektrod ni. So, kalau kita tengok namanya lebih kurang sama je. Kalau ini cathode dia bercas negatif. Tapi kalau bahan dia punya ion dekat dalam elektrolit ni, cation bercas positif. Kemudian pada bahagian yang ini, anode yang bahagian elektrod yang positif ini dia dipanggil sebagai anode. Tapi dalam dia punya ion ni, bahan ion ni, ion yang bercas negatif ini dipanggil sebagai anion. So, kalau elektrod positif anode, kalau ion yang bercas negatif dalam elektrolit ini dipanggil anion. Kalau cathode dia negatif, tapi ion yang bercas positif dalam elektrolit ini dipanggil sebagai cation. Seterusnya kita tengok maksud sumber elektrik, elektrod dan juga elektrolit. Okay, apakah itu sumber elektrik? Okay, sumber elektrik dalam elektrolisis ini fungsinya untuk menghasilkan arus elektrik. Okay, kalau tak ada arus elektrik, maka elektrolisis tak akan berlaku. Jadi dia mesti ada arus elektrik yang mengalir melalui elektrolit. Okay, elektrolit kat dalam ni. Kemudian elektrod ni ada dua, satu kiri dan kanan ni. Okay, jadi elektrod ni dia merupakan konduktor elektrik yang disambungkan kepada bateri. Jadi elektrod ni dia membolehkan arus elektrik masuk dan juga keluar daripada elektrolit semasa elektrolisis. Jadi elektrod yang disambung pada terminal positif ini dipanggil sebagai anode. Elektrod yang disambung pada terminal negatif dipanggil sebagai cathode. Kemudian elektrolit di dalam ini, elektrolit ini ialah bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik, tapi dalam keadaan leburan ataupun aqueous, dan dia juga mengalami perubahan kimia. Kemudian bahan yang tidak dapat mengalirkan arus elektrik dalam keadaan leburan atau aqueous dikenali sebagai bukan elektrolit. Inilah contoh-contoh elektrolit. Leburan pelambung 2 bromida, leburan natrium klorida, larutan natrium hidroksida dan juga larutan kuprum 2 sulfat. Ini contoh bukan elektrolit. Jadi maksudnya ini ialah bahan-bahan yang tidak boleh mengalirkan arus elektrik seperti naftalena, asetamida, larutan glukosa dan juga etanol. Jadi elektrolit ni dia merupakan sebatian ion. Bila kita sebut sebatian ion, maka dia bahan yang mempunyai cas, cas positif dan juga cas negatif. Sebatian ion, tapi dia hanya boleh mengalirkan arus elektrik dalam keadaan leburan atau aqueous sahaja. Yang terdiri daripada ion positif iaitu cation dan ion negatif iaitu anion. Contohnya natrium klorida ialah elektrolit yang merupakan sebatian ion yang terdiri daripada ion natrium. Natrium iaitu ion yang bercas positif dan ion klorida iaitu ion yang bercas negatif. Kalau kita tengok biasanya bahan ion ni dia ada gabungan di antara logam dan juga bukan logam. Dan yang pertama ni, nama yang dekat depan ni, ini ialah nama-nama logam. Nama-nama yang di belakang ni ialah nama-nama bukan logam. Dan logam-logam ni, contohnya plumbum, natrium dan kuprum ni, dia akan membentuk ion positif, iaitu cation. Dan yang bukan logam ni, bromida, klorida, hidroksida, sulfat, dia akan membentuk ion negatif, iaitu anion. Okey, aktiviti perbincangan 6.1. Apakah yang dimasukkan dengan elektrolisis? Iaitu proses penguraian sesuatu sebatian dalam keadaan lebur atau aqueous kepada unsur juzuknya apabila arus elektrik mengalir melaluinya. Okey, lengkapkan ruang tentang sel elektrolisis dan proses elektrolisis. Okay, kita dah belajar yang ini. Okay, yang ada simbol A ini ialah emitter. Fungsinya adalah untuk menyukat arus elektrik. Okay, kemudian yang ini elektrod positif yang bersambung dengan terminal positif bateri. Ini dipanggil sebagai anode. Okay, kemudian C yang ini ialah ion yang bercas negatif. Okay, dalam elektrolit ini dipanggil sebagai anion.
Kemudian D, sini ialah rheostat untuk mengawal pengaliran arus elektrik. Kemudian yang ini elektrod, yang disambungkan dengan terminal negatif bateri dipanggil sebagai kathod, iaitu elektrod negatif. Dan kemudian ion yang bercas positif dalam elektrolit dipanggil sebagai cation. Dan bahan yang ada dalam ini sama ada berbentuk leburan ataupun aqueous, ini dipanggil sebagai elektrolit, larutan atau leburan yang mengalirkan arus elektrik. Kemudian bukan elektrolit ialah bahan yang tidak boleh mengalirkan arus elektrik. Nombor 3, tandakan right dalam peta untuk menentukan pergerakan ion yang betul semasa elektrolisis. Kita tahu kat sini elektrod positif dipanggil sebagai anode, elektrod negatif dipanggil sebagai kathod. Jadi elektrod ni, anode ni dia bercas positif. Jadi kalau dia bercas positif, maka yang tertarik dekat dia mestilah yang bercas negatif. Jadi cation ni ion yang bercas positif, anion yang bercas negatif. Jadi disebabkan anode ni dia bercas positif, maka yang akan tertarik pada anode ialah anion. Dan kemudian B, kathod, ialah elektrod yang bercas negatif. Jadi yang akan tertarik pada elektrod yang bercas negatif ini ialah cation, iaitu ion yang bercas positif. Jadi cation akan tertarik kepada kathod. Anion akan tertarik kepada anode. Semasa proses elektrolisis, ion yang bercas positif iaitu cation dia akan bergerak ke kathod, iaitu elektrod yang bercas negatif. Jadi dia akan bergerak ke arah cas yang berlawanan, yang positif akan bergerak kepada negatif. Jadi ion yang bercas negatif iaitu anion dia akan bergerak ke anode, iaitu elektrod positif. Jadi kalau kita tengok sini cation, kathod, dia dua-dua K. Cation bergerak ke kathod. Anion bergerak ke anode. Dua-dua N juga. Contohnya, sewaktu elektrolisis leburan plumbum 2 bromida, jadinya ion plumbum 2 ni dia akan bercas positif. Jadi yang bercas positif ni dia akan bergerak ke kathod yang bercas negatif. Manakala ion bromida yang bercas negatif dia akan bergerak ke anode yang bercas positif. Jadi kalau kita tengok pada rajah 6.3 ni, ini ialah anode. Anode ini ialah elektrod yang disambungkan kepada terminal positif. Maka anode ni dia bercas positif. Kemudian kathod ni ialah elektrod yang bercas negatif sebab dia bersambung kepada bahagian terminal negatif bateri. Jadinya kathod ini dia bercas negatif. Jadi dalam ni ada elektrolit iaitu leburan plumbum 2 bromida. Ia ialah bahan ion yang ada cas positif dan negatif. Jadi, semasa elektrolisis, ion plumbum yang bercas positif dia akan tertarik kepada kathod yang bercas negatif. Dan kemudian ion bromida yang bercas negatif ini dia akan tertarik kepada anode yang bercas positif. Kemudian elektrolit dia tidak dapat mengalirkan arus elektrik dalam keadaan pepejal. Kerana dalam keadaan pepejal kita tahu zarah-zarah tersusun rapat. Jadi dalam keadaan pepejal dia tak boleh mengalirkan arus elektrik kerana tiada ion yang bebas bergerak untuk mengalirkan elektrik. Kita tengok eksperimen elektrolisis sebatian ion dalam pelbagai keadaan. Tujuan eksperimen ini untuk mengkaji proses elektrolisis sebatian ion dalam keadaan pepejal, leburan dan juga aqueous. Jadi penyataan masalahnya, bolehkah sebatian ion dalam keadaan pepejal, leburan dan aqueous mengalami elektrolisis? Hipotesis kita jangkaannya ialah sebatian ion dalam keadaan leburan dan aqueous boleh menjalani proses elektrolisis. Kemudian yang kedua, sebatian ion dalam keadaan pepejal tidak boleh menjalani proses elektrolisis. Pemboleh ubah yang dimanipulasikan, yang diubah ialah yang pertama, keadaan sebatian ion, iaitu dalam keadaan pepejal, leburan dan juga aqueous. Kemudian pemboleh ubah yang bergerak balas, pada akhirnya apa yang nak dilihat ialah keadaan mentol. Keadaan mentol sama ada dia menyala ataupun tidak, untuk menunjukkan bahawa adanya arus elektrik ataupun tidak ada arus elektrik yang mengalir. Kemudian pemboleh ubah yang dimalarkan yang sama ialah jenis elektrod, menggunakan dua elektrod yang sama.
Ini bahan-bahannya serbuk pelambung 2 bromida, larutan kuprum 2 sulfat. Radas, sel elektrolitik, kayu uji, bateri, elektrod karbon, mangkuk pija, tabung uji, mentol, suis, dawai penyambung dan klip dengan klip buaya, spatula, alas segitiga tanah liat, tungku kaki 3 dan penunuh Bunsen. Eksperimen A, elektrolisis bagi sebatian ion dalam keadaan pepejal dan leburan. Jadi kita tengok dia punya bahan radas dia bateri, suis, klip buaya, mentol, elektrod karbon, pepejal pelambung 2 bromida. Okey, ini mangkuk pija dan juga segitiga tanah liat. Okey, kemudian nombor 1 dia punya prosedur dia. Sediakan susunan radar seperti yang ditunjukkan dalam rajah A. Jadi yang pertama, gunakan pepejal pelambung 2 bromida. Masukkan sedikit serbuk pelambung 2 bromida ke dalam mangkuk pija. Kemudian hidupkan suis, perhati dan rekodkan perubahan yang berlaku pada mentol. Sama ada dia menyala ataupun tidak. Kemudian yang keempat, panaskan pepejal pelambung 2 bromida sehingga melebur dan ulang langkah 3 dan 4. Bila dia dah melebur, ulang balik langkah 3 iaitu hidupkan suis, perhati dan rekodkan perubahan yang berlaku pada mentol. Jadi selepas dipanaskan, pada akhir eksperimen apa yang dilihat ialah ini dia punya pemerhatian. Bahan yang pertama pepejal pelambung 2 bromida. Keadaan mentol tiada perubahan, maksudnya mentol tu tak menyala. Jadi inference sebabnya kenapa mentol tidak menyala, tiada perubahan pada mentol disebabkan oleh arus elektrik tidak mengalir. Jadi dalam keadaan pepejal, pelambung 2 bromida ni dia tidak boleh mengalirkan arus elektrik dalam keadaan pepejal. Kemudian selepas dileburkan, dia dah jadi leburan. Jadi leburan pelambung 2 bromida ni, keadaan mentol dia menyala. Kenapa keadaan mentol menyala? Inference dia sebabnya arus elektrik mengalir. Jadi walaupun bahan yang sama, tetapi dalam keadaan pepejal dia tidak boleh mengalirkan arus elektrik. Elektrolit ni dia hanya boleh mengalirkan arus elektrik dalam keadaan leburan. Bahan ion hanya boleh mengalirkan arus elektrik dalam keadaan leburan ataupun aqueous. Okey, seterusnya eksperimen B, elektrolisis bagi sebatian ion dalam keadaan aqueous atau larutan. Sediakan susunan radar seperti yang ditunjukkan dalam rajah B. Yang ini elektrod karbon, kemudian ada bateri, ada mentol, suis, klip buaya, tabung uji dan dalam ni ada dia punya elektrolit dia larutan kuprum 2 sulfat. Jadi ini dalam bentuk aqueous. Kemudian hidupkan suis, perhati dan rekodkan perubahan yang berlaku pada mentol. Jadi keadaan mentol menyala. Jadi kenapa mentol menyala? Inference dia ialah disebabkan oleh arus elektrik mengalir. Jadi arus elektrik boleh mengalir dalam keadaan leburan dan juga dalam keadaan larutan atau aqueous. Perbincangan mengapakah elektrolisis dapat berlaku pada sebatian ion dalam keadaan leburan dan aqueous. Sebabnya dalam keadaan leburan dan aqueous, ion-ion bebas bergerak untuk mengkondaksikan arus elektrik. Jadi mengapakah elektrolisis tidak berlaku pada sebatian ion dalam keadaan pepejal? Sebab ion-ion tidak bebas bergerak untuk mengkondaksikan arus elektrik. Jadi kesimpulannya, sebatian ion dalam keadaan leburan dan aqueous boleh menjalani proses elektrolisis. Sebaliknya, sebatian ion dalam keadaan pepejal tidak boleh menjalani proses elektrolisis.